Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang Amirul Hakimi, Ahmad Hazmi, Arfa, Harim. Bagus. Terima kasih Amirul. Siapa lagi ni? Emir, Afif, Alisa, Akila, Fazlin, Rasha Adila, Vivanesh dengan Wan Nurin Kristina. Alright. So dekat ruang chat sekarang ni, saya ada bagi link untuk Google Classroom dan juga Telegram 4 Lunar. So sementara kita tunggu kawan-kawan untuk ni kita buat classroom management dululah. Ada link Google Classroom dengan Telegram. Kemudian berdasarkan kamu punya feedback last week, kamu kata saya punya suara kurang jelas kan? So hari ni saya pakai mikrofon lain. So okey tak suara saya hari ni? Boleh dengar tak? Okey, cikgu jelas. Yes. Okay, bagus. Thank you. Dari segi background noise macam mana? Okey. Background noise? Okay, tak ganggu Alright. Alright, bagus. Okay, so hari ni kita akan guna PEDEX. So, kita ni ada 11 orang tapi saya tengok dalam PEDEX ni baru ada 7 orang. So, ada yang tak masuk lagi. So, link untuk ke PEDEX saya dah letak dekat ruang chat juga So, untuk perhatian kepada siapa yang baru masuk, hari ni kita akan gunakan Google Meet dengan juga PEDEX. Sebab daripada survey yang saya buat last week, most of you have a very good internet connection. Lepas tu, most of you pun suka atau boleh adapt dengan penggunaan PEDEX ni. Last week issue dia ialah sebab saya punya audio tu tak berapa cantik kan. So saya cuba selesaikan isu audio tu hari ni. Tengok ada improvement atau tidak. Kalau masih belum selesa lagi dengan platform yang saya guna sekarang, nanti saya akan fikirkan platform lain untuk belajar So, sementara kita tunggu kawan-kawan lagi. Untuk PEDEX saya dah letak. And then, baru ada 9 student. Okay, baru ada 9 student. Okay, untuk mereka yang baru masuk, link untuk PEDEX saya berikan di ruang chat. Dekat WhatsApp pun link yang sama Okay, so dalam saya punya PEDEX sekarang ni ada 11 orang tapi kita ada 15 orang. Ada 4 orang lagi belum join. Okay. Okay, saya mulakan, saya present screen dulu. Alright, I think this one. Alright. Okay, Alhamdulillah. Okay, ada 13 orang. Okay, Arfa, Fazlin dengan Akila, Mio Adam, Alisa belum respon lagi. Kalau ada apa-apa isu, tak boleh nak lukis ke, tak boleh nak type ke, bagi tahu saya Okay. So, saya boleh take note lah. Okay. So, untuk hari ni, mari kita review perasaan semua orang pada hari ni. Okay, hari ni ada orang yang dah, sebab PKP lama sangat kot, dah start tumbuh misai. So, emoji dari misai. Ada orang tinggal satu mata je, dah PKP jadi pirate. So, it's okay if you don't want to draw. You just circle any emoji yang best represents what you are feeling right now. Ada yang feeling sleepy. Okay, I understand. Ada yang kening dia tinggal sebelah. Emoji dia kening tinggal sebelah. Ada silap cukup kening ke? Okay, betul. Betul. Macam Cikgu Aina pesan tadi kan, breakfast jangan lupa. Betul. Lepas tu, okay. Ni happy. Sangat-sangat happy. Semua dia suka yang positive feeling saja. Okay. Yang ni dia pakai tanjak ke ni? Emoji dia pakai tanjak ke? Bagus. Alright. Okay. Your smile is very nice. Pakai line.
sangat kreatif. Oh ni kenapa ya? Marah ya? Marah ke apa? Stres. Oh stres. Okay, okay. Kita cuba go through session kali ni dengan tenang-tenang supaya apa kamu dapat kurangkan stres. Ini indifferent tapi pada masa sama senyum. Okay. Mungkin perasaan dia bau. Okay, ini pun indifferent juga. Oh, yang ni si ada dimple lagi. Wah, ada dimple emoji dia. Oh, okay, ini gabungan perasaan positif dan perasaan mengantuk. Okay, saya rasa yang sebelah kiri bawah ni macam exasperated kan? Perasaan exasperated macam kelas lagi ke? Alright. Okay, this one is positive. Ni apa ni, nak muntah ke? Muntah. Orang selalu muntah hijau, dia muntah kenapa? Minum susu coklat ke tadi? Oh, penat. Okay, okay, okay. Kita go through slow-slow saja hari ni. We try our best to go through slowly. Kalau tak habis matlamat hari ni pun tak apa. As long as you can, as long as you are not feeling stress. Alright. Okay, so untuk mereka masuk, last announcement. Kita hari ni kita guna pedek Sekejap. Saya kena set supaya baru ada 21 orang. 21 tolak saya 2 baru ada 19 orang. Ada kawan-kawan kita hari ni yang terlibat dengan ujian MRSM ke? Gila. Ada dapat tahu tak? Tak pasti lah cikgu. Oh, tak pasti. Okay, tak apa. Thank you for your response. Okay, tak apalah. Kita mula macam tu. Alright. So, hari ni kita nak berkenalan dengan asas kimia, iaitu kita nak kenal pasti jirim dan struktur atom. It is a very relaxed topic sebab jirim dan struktur atom ni kita dah kenal masa kita lower form. Kita dah kenal sikit-sikit mengenai ciri-ciri jirim, kita dah kenal sikit mengenai struktur atom. So, 40 to 50% content pada chapter ni banyak kepada recall sajalah. So, ini persoalan-persoalan yang kita cuba nak selesaikan pada hari ini. Nombor 1, kita nak tahu macam mana kesan pemanasan dan penyejukan ni memberikan kesan terhadap keadaan jirim. Kemudian kita nak tengok macam mana ahli sains menentukan takat lebur dan takat beku suatu bahan. Sepatutnya pada hari ini, untuk topik hari ini kita ada buat eksperimen. Tetapi apa yang saya buat alternatif dia ialah saya tunjukkan video macam mana eksperimen tu dilakukan. Okey, kemudian last kali ahli kimia yang terdahulu pernah mencadangkan model-model untuk menerangkan struktur atom. So, kita akan go through nanti macam mana setiap satu model ni attempt atau cuba menerangkan struktur atom. So, mari kita tengok. Okey, ni persoalan yang pertama. Kita dah belajar dari dulu lagi masa sains lower form, semua yang ada sekeliling kita ni adalah jirim. So, udara tu adalah jirim, kita punya meja, kita punya laptop, kita punya air kopi yang kita baru minum tadi adalah jirim. So, what do you think? Apakah jirim? Apakah ciri-ciri jirim? Cuba recall balik. Apakah jirim? Apakah ciri-ciri jirim? Kamu boleh unmute mikrofon untuk jawab atau kamu juga boleh tulis dekat chat. Ingat kembali, apa ciri-ciri jirim? Atau apa jenis jirim jirim? Jirim berjisim. Okey, bagus. Jirim berjisim, yes. Okey, saya tulis kat sini. Yes, Ammar. Jirim boleh dimanfaatkan. Okey, ada jirim yang boleh dimanfaatkan. Lagi. Jirim ni kita boleh nampak tak? Kita boleh nampak tak? Komponen-komponen yang membentuk jirim ni kita boleh nampak tak? Benda yang membentuk jirim ni kita boleh nampak tak? Tak. Okey, Vivanesh kata tak boleh nampak sebab apa Vivanesh? Do you have any idea? Kenapa kita tak nampak? Kenapa komponen-komponen yang membentuk jirim ni kita tak nampak? Apakah sifat atau ciri dia kat situ? Okey, apa ciri-ciri dia kat situ?
Okay, Vivanish kata tadi tak boleh nampak. Komponen-komponen bentuk jirim tu tak boleh nampak sebab jirim ni terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Diskrit ini kita boleh kira satu-satu. Kita boleh kira satu zarah, dua zarah, tiga zarah, empat zarah, lima zarah. Lepas tu, apa jenis-jenis zarah yang kita dah belajar dulu? Ingat tak? Okey, Alisa dia bagi tahu kat situ, dekat ruang chat dia kata pepejar cecair dengan gas. Okey, pepejar cecair dengan gas adalah jenis-jenis jirim, kan? Jirim pepejar, jirim cecair dan jirim gas. So, jenis-jenis zarah, ingat tak jenis-jenis zarah? Misalnya, contoh-contohnya ialah apa, gas oksigen. Gas oksigen tu zarah jenis apa? Gas. Okey, itu apa, sejenis jirim gas, tapi oksigen ni, gas oksigen terbentuk daripada zarah molekul oksigen O2. Bagus Vivanish, the idea is there. Okey. So, kita ada 3 jenis zarah, iaitu atom, molekul dan juga ion. Lepas tu, setiap jenis komponen atau zarah-zarah ni, dia bukan duduk diam-diam saja. Dia, semua zarah-zarah ni bergerak. Ada yang bergerak laju, ada yang bergetar, ada juga yang bergerak sangat laju. Dan pergerakan ini adalah pergerakan yang rawak dalam sesuatu ruang. Okey, itu yang kita cerita masa sains lower form dulu. Kita juga, kita dah belajar ciri-ciri jirim. Kita dah belajar ada jenis-jenis jirim, pepejar cecair dengan gas. Kita juga belajar jirim ni terdiri daripada zarah-zarah sama ada atom, molekul atau ion. Okey. Ini pula kita nak tengok kesan pemanasan dan penyejukan terhadap keadaan sesuatu jirim. Pada slide ini, bolehkah kamu lengkapkan slide ini dengan melabelkan dekat mana peleburan, dekat mana pembekuan, dekat mana pendidihan, dekat mana penyejatan, dekat mana pemejalwapan dan dekat mana pengendapan. Okey? Okey, saya ulang. Sekejap ya. Saya ulang. Pada rajah ini, cuba kamu tunjukkan, labelkan dekat mana proses pendidihan, dekat mana proses penyejatan, dekat mana proses peleburan, dekat mana proses pembekuan, dekat mana proses pemejalwapan dan dekat mana proses pengendapan. Okey, labelkan. Okay, this is what I'm doing right now. Okay, good. Okay, bagus. You have the idea already. Kita gunakan text function untuk melabel pada rajah ini. Bagus. Okay. Okey ya, di muka ni sekarang, yang saya present ni, saya present jawapan semua orang, okey? Sebab tu nampak macam berpindah kan? Okey, sekarang saya jawapan setiap orang, apa yang saya nampak. Okey, so labelkan dekat mana pelaburan, ASB, tabung haji, bukan pelaburan, peleburan. Okey, peleburan. Jawapan yang saya tengah pamit sekarang ni, cek balik ejaan, bukan pelaburan ya. Peleburan. Kalau nak buat pelaburan, kita tak bekalkan haba, kita pergi bank. Okey. Peleburan, okey. Okey, kita tengok sini. Okey, saya setuju kat sini. Okey. Penyejatan pendidikan, ya. Okey, saya setuju. Okey, saya setuju. Ya, bergantung kepada suhu yang dikenakan, ada penyejatan, ada pendidikan. Okey.
Sebab sekarang label dia hampir lengkap dia label betul-betul atas arrow. Okay, jap. Okay, alright. Okay, peleburan, pendidikan, pembekuan, position dia betul, penjawapan, position dia betul, pengendapan. Pengendapan. Okay, saya tulis dekat chat ejaan dia. Pengendapan. Dekat mana kita nak label pengendapan? Right. So, okay saya pahamkan satu jawapan sekarang. Okay, jawapan ni dia dah habis jawab. Okay so, sila perhatikan jawapan yang kawan kamu submit ni. Okay, position peleburan betul, position pendidikan betul, position pembekuan betul, position kondensasi betul, jawapan atas betul, position dekat bawah tu kurang tepat. Lawan kepada pemejawapan ialah pengendapan. Okay, pengendapan. Saya dah tulis dekat ruang chat, pengendapan. Okay, tolong update kamu punya jawapan. Okay, saya dah tulis dekat ruang chat pengendapannya. Line biru dekat bawah tu yang panjang tu, itu adalah pengendapan. Bagus. Okay. Alright, okay, ada dua orang belum respon lagi. Amir Akram dengan Arif Fazli. Amir Akram dengan Arif Fazli. Yang saya present sekarang ni adalah nota untuk kelas kita hari ni. Dan ada beberapa slide daripada nota ini, dia tak berlabel. Contohnya macam slide kita sekarang lah, tak berlabel. Kalau kamu tak tulis jawapan kamu kat sini, bila PEDAC ni hantar atau email kamu punya nota ni, slide ni akan jadi kosong lah sebab jawapan kamu tak ada. So nanti rugilah nota kamu tu tak ada input pula pada slide yang ni. Sebab tu kena jawab. Jadi Amir Akram dengan Fazli, kalau tak boleh jawab atau ada masalah internet connection ke apa ke, tolong message pada saya supaya saya boleh tahu apa isu dia. Okay. Sama ada device kamu ke ada isu atau macam mana. Alright, thank you so much for all of your responses. Okay, ni introduction saja kan. Semua pun dah biasa dah dengan part yang ni. Okay, mari kita tengok yang seterusnya. So, kita ada 3 keadaan jirim. Cuba bandingkan keadaan jirim ini. Mulakan dengan memberi nama kepada jirim yang ditunjukkan oleh gambar 1, gambar 2 dengan gambar 3. Bagi nama, kemudian perbandingan yang kita boleh buat, kita boleh bandingkan dari segi karakteristik atau ciri-ciri yang ada pada susunan zarah. Atau mungkin kita dari segi tenaga kinetik yang ada pada zarah. Dan kita juga boleh bandingkan dari segi daya tarikan antara zarah. Okay. So, okay. Bagus. Semua orang bermula dengan menamakan keadaan jirim tersebut. Bagus. Saya pun kena masuk PEDAC lah macam ni. Okay. Menamakan. Okay, yes. Okay, ada yang mula dengan susunan zarah. Bagus. Okay, ada yang mula dengan susunan zarah. Lepas tu, kita boleh cerita pasal daya tarikan antara zarah. Kita juga boleh bandingkan dari segi daya kinetik, tenaga kinetik antara dalam setiap molekul zarah. Alright. Okay. Boleh. Alright. Okay, tenaga kinetik dia tinggi atau rendah? Siapa tenaga kinetik paling tinggi? Apa tenaga kinetik paling rendah? Okay.
Okay, one more. Susunan okay, sebagai contoh jawapan yang dipamerkan ini. Okay, jawapan yang saya tengah pamer sekarang ni. Okay. Okay, kita tengok dari jawapan yang saya tengah pamer ni ya. Mio Nabil, alright. Okay ya, jawapan yang saya tengah pamer ni, okay. Mula-mula dia mula dengan pepejal, cecair gas, bagus. Lepas tu dia cerita pasal susunan zarah. Okay. Pejal rapat dan teratur, cecair susunannya rapat, tapi gas susunan dia berterabur. Okey, atau berjauhan antara satu sama lain. Okey, dari segi tenaga kinetik, pepejal kita tak boleh kata tak ada tenaga kinetik, tak ada daya kinetik. Ada tapi rendah. Ada tapi rendah. Okey, betul kan? Lepas tu jadi kalau dekat pepejal daya tenaga kinetik dia rendah, dekat cecair up sikit lah, bukan rendah lah. Sama juga dengan gas. Tenaga kinetik dia lagi tinggi daripada cecair. Jadi kita nak tulis, kita nak describe, macam ni kita nak describe. Okay. Okay, saya terima daya kinetik sangat rendah, followed by daya kinetik rendah, followed by daya kinetik tinggi. Bagaimana pula dengan daya tarikan? Kamu boleh compare dari segi daya tarikan, siapa yang daya tarikan antara zarah dia tinggi, rendah dengan sangat rendah. Sebab kamu guna tinggi, rendah, sangat rendah kan? Okay, good job. Dia tengah betulkan, bagus. Alright, mari kita tengok satu lagi jawapan. Okay, mari kita tengok satu lagi jawapan. Okay, kita tengok satu lagi jawapan. Okay, most of you sudah tulis susunan zarah, bandingkan susunan zarah dengan bandingkan tenaga kinetik. Saya mencari jawapan yang, okay. I like your idea. Ada seseorang murid ni dia tulis bandingkan dari segi kebolehmampatan. Okay, dia kata mana ya kebolehmampatan ni, sekejap ya. Okay, saya tengok macam ni. Kebolehmampatan ya, sekejap. Saya pamer, okay, jawapan yang saya sedang pamer pamer sekarang ni, saya mana ya yang dia label kat tepi tu. Oh, okay, ada quite a few yang, okay, yang ni dia dah habis. Okay, jawapan yang saya tengah pamer sekarang, dia banding dari aspek lain. Dia banding dari segi jisim, dari segi ketumpatan dan dari segi kebolehmampatan. Saya setuju dengan kesemua submission yang diberikan. Tak ada masalah, bagus. Okay. Cumanya kalau kita nak betul-betul tengok konteks yang diberikan oleh soalan ni meminta kamu buat perbandingan keadaan jirim berdasarkan rajah. Okay, berdasarkan rajah. So, bila kamu nak bandingkan kata mengenai jisim, ketumpatan dan kebolehmampatan, rajah yang diberikan tidak ada bagi clue atau tak ada bagi stimulus atau tak ada bagi sort of macam penerangan berkaitan dengan ukur jisim ke, ukur ketumpatan ke atau kebolehmampatan, tak ada. Tapi yang diberikan oleh rajah ialah susunan zarah. So, kalau kita diberikan soalan perbandingan, lepas tu gambar yang diberikan tu adalah bertujuan untuk untuk tutup sikit konteks jawapan tu. Maknanya jawapan tu fokus pada susunan zarah sahaja. Itu tujuan gambar tu diberikan. Tetapi saya tidak kata jawapan yang kamu beri tu tidak betul, tetapi tidak sesuai pada konteks yang diberikan oleh rajah ni. Macam itulah bila kita nak jawab SPM nanti. Gambar rajah tu diberikan untuk supaya kamu boleh fokus pada konteks mana kita nak cerita jawapan kita. Okay, tapi jawapan ini betul untuk sifat-sifat setiap jirim. Tak ada masalah. Right? So, tak apa. Itu lebih pada teknik menjawab. As we go through chapter, setiap chapter dalam form 4 ni, kita perbaiki cara menjawab kita supaya jadi semakin baik. Okay, most of you have already
Submitted. Okey. Tadi jawapan yang tadi yang saya bincangkan tadi dah cakap pasal susunan zarah, dah cakap pasal tenaga kinetik. Last kali ialah kita bandingkan dari segi daya tarikan. So daya tarikan antara zarah paling kuat dalam pepejal, followed by dalam cecair. Daya tarikan dalam zarah dalam cecair adalah sederhana dan daya tarikan antara zarah dalam gas adalah lemah sebab jarak dia jauh kan. So daya tarikan dia tak adalah daya tarikan sangat sebab dia asyik berlari ke sana kemari kan. Alright. So thank you so much for all of your responses. Okay, mari kita tengok yang seterusnya pula. Okay. So so pengkelasan jirim, jirim secara umumnya boleh dibahagikan pada dua kumpulan iaitu unsur dan sebatian. Untuk unsur, kita ada pecahan lagi iaitu atom dengan molekul. Lepas tu sebatian ada pecahan lagi iaitu molekul dengan ion. Soalan saya ialah kenapa ada dua kali mention molekul kat situ? Apa beza molekul dalam bawah unsur dengan molekul dalam kumpulan sebatian? Okey, cuba tuliskan kamu punya idea. Okey, tuliskan kamu punya idea. Cuba lihat kepada pengkelasan jirim ni, saya ulang semula. Apa beza molekul dalam kumpulan unsur dengan molekul dalam kumpulan sebatian? Kalau kamu boleh come up with one example untuk molekul dalam unsur, one example molekul dalam sebatian, it would greatly help your explanation. Right? Okay, mari kita tengok. Okay, mari kita tengok. Okay, soalan dia tadi saya ulang. Apa beza molekul dalam unsur dengan molekul dalam sebatian? It will help if you give specific atau menamakan contoh yang spesifik untuk menerangkan perbezaan tersebut. Ini soalan menerangkan. Ini jenis soalan menerangkan. Alright. Okey, saya setuju. Kebanyakannya ingat lagi molekul unsur, contohnya apa, molekul sebatian, contohnya apa, bagus. Okey, ramai lagi belum respon ni. Afif belum respon, Akilah belum respon, Syafiqah Nazira, Ahmad Danish belum respon, Amir Akram, Arif Fazli, Mio Nabil, Muhammad Zidan, Nurin Fazana belum respon ni. Boleh respon dulu. Alright. Apa beza molekul dalam unsur? Apa beza dengan molekul dalam sebatian? Okey, mari kita tengok. Okey, baris pertama yang saya sedang baca ni, okey, ada yang cerita, ada terus menyatakan contoh. Okey, ada yang terus menyatakan contoh. Bagus. Okey, unsur, untuk molekul unsur, contohnya oksigen, molekul untuk sebatian, contohnya ialah air. Okey, dengan gas karbon dioksida. Okey, okey, ini tulis dulu, tulis jawapan. Mio Nabil, Zidan, Arif Fazli, Danish, Syafiqah, Akilah, what is your idea? Can you share your idea? Untuk mereka yang baru masuk, untuk mereka yang baru masuk, macam mana dengan saya punya suara, boleh dengar tak? Saya punya audio okey tak? Kalau tolong respon untuk mereka yang baru masuk, saya punya audio okey tak? Sambil jawab tu kan, okey tak saya punya audio? Gangguan tak? Last week kan macam apa, clear kan? Okay, thank you for your response, Arif Fazli. Okay, untuk mereka yang baru masuk
juga Google Classroom. Nanti lepas kelas ni baru masuk. Saya letak je link tu kat situ dulu. Nanti dah habis penerangan atau dah habis submit jawapan baru klik ya. Alright, okay. So mari kita tengok satu persatu. Saya tengok jawapan yang bawah sikit lah. Okay. Okay, jawapan yang diberikan ini. Okay, kejap ya. Ada 2, 3 jawapan yang diberikan kat sini. Okay. Okay, molekul dalam kumpulan unsur yang terbentuk dari satu jenis unsur saja. Contohnya nitrogen, manakala molekul sebatian ialah molekul tersusun atau terbentuk dari gabungan lebih daripada satu jenis atom. Okey, dia nak bagi contoh. Okey, molekul unsur tak campur dengan molekul lain seperti molekul oksigen. Yalah, oksigen O2 kan. Molekul sebatian ialah gabungan beberapa unsur lain. Contoh hidrogen apa tu? Gabungan beberapa unsur lain, contohnya air lah. Kamu nak guna hidrogen kan kat sini. So, tulis kat situ air H2O. Okay. Atau kamu ada idea lain? Okay. Okay. Ni saya menarik dia punya perkataan ni. Molekul unsur adalah bahan murni. Murni ya. Sebab dia terdiri pada atom yang sama saja. Macam emas atau gas hidrogen kan, H2. Okay. Tapi molekul sebatian terdiri pada 2 atau lebih unsur yang terikat sama. Contohnya kamu dah guna hidrogen tadi. Bila hidrogen bergabung dengan air, boleh membentuk molekul air H2O. So H2O tu adalah sejenis molekul sebatian. Okey. 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 So, bagus. Okey, nampak ya. Ini adalah contoh soalan menerangkan perbezaan. Bagaimanakah molekul dalam sebatian berbeza dengan molekul dalam unsur? Mula-mula kamu cerita ciri-ciri dia. Molekul dalam unsur ialah terdiri daripada atau terbentuk daripada atom yang sama. Contohnya gas oksigen atau molekul oksigen O2. Manakala molekul dalam sebatian terdiri daripada 2 atau lebih jenis atom. Contohnya macam air H2O atau karbon dioksida CO2 atau amonia NH4. So bila kita menerangkan perbezaan, seboleh-bolehnya kita bandingkan dari segi ciri, kita bandingkan dari segi proses kalau kita nak banding proses, dan kemudian kita berikan contoh yang spesifik. Okey. Okey, saya terpaksa move on to the next slide. Okey ya. Okay, thank you so much for your responses. Sekarang kita nak tengok macam mana saintis menentukan takat lebur dan takat beku. Dalam kita punya level, kita tentukan takat lebur dan takat beku ni menggunakan eksperimen naftalena. Okay ya, mari kita tengok. Okay, naftalena ni apa? Okay, naftalena ni ialah komponen utama dalam ubat gegat. Kamu biasa dengar tak ubat gegat? Saya tak tahu kamu punya generation ni pakai lagi ke ubat gegat? Boleh tak tolong respon dekat chat? Ada yang tak tahu tak? Pakai? Pernah dengar. Akila kenal. Pernah dengar. Okay. So, pakai. Danish pakai lagi. Bagus. Okay. So, ubat gegat ni adalah sejenis hidrokarbon. Meaning dia adalah derivatif daripada petroleum. Proses penyulingan petroleum tu salah satu derivatif dia ialah naftalena. So, naftalena ni adalah basic material untuk kita buat resin, nak buat plastik. Resin tu ialah kamu tahu 3D printer? So 3D printer tu dia punya ink dia atau material nak buat 3D printer tu salah satu dia ialah resin lah. R-E-S-I-N, resin. Okay, so kalau kita buat 3D printing plastik, so dia punya ink dia tu ialah resin, dan resin ni diperbuat daripada naftalena. Dan kita guna ubat gegat juga sebab dia adalah sebahagian daripada komponen racun serangga. So naftalena ni kalau dalam kehidupan kita
saya tak sure untuk generasi kamu, tapi untuk bayi-bayi yang baru dilahirkan, antara blood test yang kita buat, bila kita buat blood test, kita nak tahu jenis darah, dan nombor 2, kita nak tahu kehadiran enzim G6PD, G6PD, G6PD dalam darah. So untuk mereka yang tak ada enzim G6PD dalam darah, dia ada satu penyakit genetik yang kita panggil G6PD deficiency. Orang yang G6PD deficiency ni tidak boleh terdedah pada naftalina. Kalau dia kena, dia akan jadi allergic reaction. So saya tak sure untuk generasi kamu, sebab kamu adalah generasi yang agak muda. Mungkin masa generasi kamu pun kamu dah diberitahu atau doktor dah bagi tahu pada parents kamu, oh budak ni G6PD deficiency dan sebagainya lah. So G6PD deficiency ni maknanya dia tak boleh terdedah pada naftalina. So kalau kamu ada G6PD deficiency, bila kita buat eksperimen ni dekat makmal buka sekolah nanti, tolong maklumkan kepada saya ya, sebab dia adalah secara umumnya naftalina ni memang toksik kalau tak dihandle dengan betul, tapi dia especially bahaya untuk orang yang ada G6PD deficiency. Okay, habis cerita pasal naftalina, pengenalan pada naftalina. So eksperimen naftalina ni, gambar yang saya tunjukkan ni ialah gambar cara nak set up radas untuk panaskan naftalina. Kita gunakan kaki retort, lepas tu kita letak naftalina tu dalam tabung didih, dan naftalina ni dekat makmal bukan bulat-bulat macam kita pakai kat rumah ubat gegat tu, tapi dia dalam bentuk serbuk. So serbuk naftalina ni kita letak dalam tabung didih, kita letak termometer dan kita panaskan guna kukus air. Tujuan dia adalah untuk memastikan ada pemanasan sekata. Tapi dalam video yang saya tunjukkan ni, dia skip part panaskan dalam dia skip part yang cara nak set up satu persatu radas tu, dia terus kepada pemanasan ya. So sila perhatikan dalam video ni macam mana dia panaskan. Sorry. Saya terus pergi ke saya share this tab instead. Okay, dekat kamu punya Meet sekarang sedang dipamerkan, saya sedang pamerkan saya pemanasan dekat sini. Okay ya. Okay, saya nak tanya sebelum kita mula, bila saya pasang ni, dia bila saya pasang video ni, dia punya sound keluar tak? Sekejap Sound ada Agak kuat. Ya Farah, ada tak? Tak kuat. Tak kuat, okay, tak apa. Saya mute lah dulu, biar saya yang terangkan. Tapi suara saya dengar ya Farah? Dengar. Alright, okay, thank you so much. Okay ya, so ini langkah pertama, dia panaskan kukus air. Bila kukus air tu dah mencapai lebih kurang 60 darjah Celsius macam tu, air tu dah suam, barulah dia akan mulakan eksperimen ni. Tapi apa yang dia buat sekarang, cuba tengok langkah ni. Kenapa dia nak tunjukkan kalau suhu air tu, kita nak suhu tu lebih kurang 60 darjah Celsius. Kalau suhu tu lebih dari 60 darjah Celsius, kita tambah air paip pada kukus air tersebut supaya suhu tu jatuh sikit. Okay, sebab tu dia angkat beaker lagi satu tu. Okay, so sekarang ni dia kata, okay, sekarang ni suhu kukus air sudah mencapai tahap yang dia nak, iaitu 60 darjah Celsius. Jadi dia off bunsen burner. Okay, dia off bunsen burner. Nanti kalau suhu jatuh, dia akan on balik bunsen burner untuk panaskan balik kukus air tu. Okay, so dalam tabung didih yang cikgu ni pegang, okay, dalam tu ada termometer, dan dalam dalam tabung didih tu juga ada naftalina dalam bentuk pepejal. Okay, ya. So naftalina bentuk pepejal ini, nampak ya, dia masukkan dalam kukus air.
So bila kita start saja masukkan tabung lidih tu dalam kukus air, itu dikira sebagai masa kosong. Baru bila tabung lidih tu masuk je dalam kukus air, baru kita start stopwatch. Ya. Okey. Kemudian ada dua suhu yang perlu dimonitor. Nombor satu, suhu kukus air supaya suhu tu tidak melebihi 70 darjah Celsius. Nombor dua, suhu yang kita kena monitor ialah suhu dalam tabung lidih. Suhu dalam tabung lidih tu diukur setiap 30 saat. Suhu setiap 30 saat tu saat 30, 60, 90, 120 tu, setiap suhu 30, 60, 90, 120 tu akan direkodkan. Okey. Okey, so dia panaskan. Okey, inilah dia punya table. Okey. Ini table dia yang sebelah kanan ni yang data untuk pemanasan. Nampak? Setiap 30 saat ada bacaan. Setiap 30 saat ada bacaan dan ada sedikit pemerhatian. Okey. Sekejap Alright. Okey. So, kembali kepada pemanasan naftalena tadi, up until now, ada apa-apa soalan tak mengenai pemanasan naftalena? Cara dia buat tadi, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada Okey. So nanti bila kita habis kelas, PEDEC akan hantar link nota ni bersama-sama dengan link YouTube ni supaya kalau kamu nak review balik cara pemanasan naftalena ni berlaku, kamu boleh review balik. Okey ya. So kita tengok dekat sini. Okey. Kita tengok pada suhu A, okey ya. Dia setiap 30 saat masa setiap 30 saat tu data akan direkodkan. So maknanya antara titik dengan A tu katalah 30 saat pertama titik A, kemudian 30 saat 60 titik B, saat ke 90 titik C dan seterusnya lah. So proses ni of course akan mengambil masa up to 10 to 15 minutes. Jadi penerangan dia adalah begini. Antara titik A dengan titik B, kita dapati semakin meningkat suhu, semakin semakin lama pemanasan berlaku, suhu naftalena makin lama makin meningkat. Semakin lama pemanasan berlaku, semakin banyak haba dibekalkan, suhu naftalena makin lama makin tinggi sampailah pada titik B. Antara titik B dengan titik C, kita panaskan, tak ada perubahan suhu. Tapi lepas titik C, kita panaskan, suhu naftalena makin lama makin naik. So, apa yang berlaku pada antara titik A dengan titik B? Pada titik A dengan titik B, bila kita bekalkan haba pada zarah pepejal naftalena, zarah serap tenaga haba, lepas tu dia bergetar sampailah dia boleh bergerak menjauhi antara satu sama lain. So bila zarah pepejal naftalena ni menjauhi antara satu sama lain, dia dah tak jadi lagi stay dalam keadaan pepejal, dia mula berubah menjadi cecair. So bila pada takat titik B, kita akan dapati antara B dengan C tu semua pepejal naftalena sudah fully melted, sudah mula melebur. Okay, so antara C dengan D, apa yang berlaku? Kita bekalkan lagi tenaga haba, suhu pada naftalena tu semakin meningkat dan pada masa itu zarah masih lagi menyerap haba dan mula bergerak dengan lebih cepat. Nanti next level nanti dia akan bertukar jadi gas. So kita tak nampak dah liquid
naftalina tu. Namun begitu, dalam amali kita biasanya kita tak buatlah sampai tunggu dia jadi gas, sebab gas naftalina ni adalah toksik dan berbahaya kalau kita inhale. Malahan bila kita buat pemanasan pun tambun lidih tu kena pergi jauh daripada kita punya hidung dengan mulut. So soalan saya ialah antara titik A, titik B, titik C dengan titik D, titik mana yang menunjukkan takat lebur naftalina? Right? Antara titik A, titik B, titik C, titik D, yang mana satu yang menunjukkan takat lebur naftalina? Okay. Okay, antara titik A, B, C dengan D tu yang mana satu? Okay, siapa lagi yang belum respon ni? Okay, Rasha, what do you think? Fazlin, Amir Akram, Danish, antara titik A, titik B, titik C dengan titik D. Mana satu? Okay. Mana satu yang menunjukkan takat lebur naftalina? Cikgu, Aha. Ya, Amir Hakim. naftalina tu bertukar menjadi cecair apabila sampai kat titik C Itulah soalan yang saya nak tanya sekarang ni sebenarnya. Okey ya, okey kejap ya. Okay. Okey, tak apa. Thank you sebab dah ramai jawab ni. Akila, Akram dengan Nurin Fazana je belum jawab. Okey ya, so untuk menjawab soalan Amirul Hakimi tadi, ya saya setuju. Pada titik B hingga titik C, pepejal naftalina mula bertukar menjadi cecair. So untuk menjawab soalan pada slide ini, antara titik berikut menunjukkan takat lebur naftalina. Takat lebur meaning point of transition. Pepejal dah mula nak jadi cecair. Pepejal dah mula nak jadi cecair. So jawapan dia titik B pun betul, titik C pun betul. Clue dia ada pada graf tersebut. Dia ada label kat situ takat lebur. Kalau kamu perasan kan. So orang yang jawab titik D tu mungkin kamu tak perasan kot ada label takat lebur kat sebelah kiri tu ya. Okay, so untuk jawab soalan Amirul Hakimi tadi, pada titik B, bermula dari titik B, tenaga haba yang digunakan tu, tenaga haba yang diserap oleh zarah tu digunakan untuk mengurangkan atau mengatasi daya tarikan antara zarah. Memula pepejal zarah dia rapat-rapat gini. So bila ada haba, makin lama makin jauh sebab daya tarikan semakin lemah. Dan bila zarah ni makin jauh, jarak dia makin jauh, susunan dia dah mula longgar, susunan mula jauh, tenaga kinetik dia pun semakin tinggi. Jadi dia dah tukar keadaan lah daripada pepejal jadi cecair. So jawapan dia adalah B pun betul, C pun betul. Okay, so sekarang dah pukul 10 suku. Sekarang dah pukul 10 suku. Up until now, do you have any questions? Up until now, do you have any questions regarding pemanasan naftalina? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada ego. Faham. Ada. Okay. Usman ada nak tanya? Usman, saya suka nama macam nama Usman, Tak ada. Umar ni klasik. Okay, bagus Usman. Okay, so kita sekarang dah 10.17. Saya tak nak go through penyejukan naftalina sebab cerita dia panjang. So, kita pergi kepada refleksi untuk hari ni lah. Okay ya. So, pada hari ni, basically sambil kamu jawab refleksi ni, pada hari ni kita dah go through kita dah discuss mengenai ciri-ciri jirim dan sifat-sifat jirim. Dan kita juga dah discuss bila kita bekalkan haba, apakah kesan dia terhadap keadaan jirim. Adakah bila semakin bertambah haba, pepejal jadi apa? Cecair jadi apa? Gas jadi apa? Bila tak ada haba atau haba mula keluar daripada jirim, gas jadi apa? Cecair jadi apa?
pepejal jadi apa, apakah proses yang terlibat. Kemudian kita juga dah tengok ciri-ciri susunan zarah dalam pepejal cairan gas, dan last kali kita tengok hari ini penentuan takat lebur naftalina. Penentuan takat lebur naftalina, daripada eksperimen itu kita boleh bina graf, dan daripada graf itulah yang baru kita tahu, oh inilah takat lebur dia. Bila kita tengok ada titik ada suhu antara dua titik tu tak ada peningkatan. Misalnya antara A pergi ke B tadi meningkat suhu dia. Tapi antara B dengan C tu tak ada peningkatan suhu. Lepas C ke D tu baru berlaku peningkatan suhu. Kita dapati bila part graf yang constant yang malas itulah menunjukkan oh itulah takat lebur. Itu je basically kesimpulan daripada hari ini. Okay ya. So cuba reflect balik apa yang kamu baru alami tadi. Jadi apa yang kamu suka mengenai teori zarah teori Jiri lah, konsep Jiri ni, apa yang kamu tak suka, mungkin kamu tak suka dari segi apa yang kamu suka dari segi platform ke dan sebagainya, apa yang senang, apa yang susah. Okay, so eksperimen naftalina ni memang kita kena buat. Tak silap saya form 1 pun ada buat, ada eksperimen naftalina ni, tapi saya punya pendapat personal ialah kaedah eksperimen dekat form 1 tu tak berapa tepat. Kalau cikgu tu biasa ajar kimia, dia akan tahu oh sebenarnya ada tambahan kepada prosedur tu. So masa saya buat masa form 1 tu memang ada accident sikit lah sampai kena panggil bomba kan. So rupanya bila ajar kimia baru saya tahu oh sebenarnya dia punya method dia ada lebih detail lagi lah. Okay. So okay ya. So eksperimen naftalina tu yang ni sikit lah, struggle sikit lah ya. Tak apa, nanti kalau kamu tengok video dia mungkin kamu akan lebih jelas. Last kali sebagai penutup kelas kita hari ini, saya lampirkan dekat ruang chat link untuk Google Classroom dan link untuk Telegram. So saya mostly Google Classroom dengan Telegram ni saya guna untuk submission apa-apa latihan lah. Lepas ni kita akan saya akan bagi assignment dan bagi latihan. So kalau kamu tak boleh nak masuk Google Classroom, saya akan bagi latihan tu dalam Telegram. So submit sama ada dalam Google Classroom atau Telegram. Sebab saya tahu ada student yang dia hilang Google MOE punya ID dan sebagainya lah. So up until now, if you have any questions, I will wait until 10:30. If you don't have any questions, I would like to thank you for all of your responses and all of your attention. Saya berharap pengajaran saya hari ini ada peningkatan sikit lah daripada last week, sebab last week ada masalah sikit kan. So thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Assalamualaikum. Ya. Boleh tak cikgu hantar link Telegram dekat WhatsApp? Boleh. Nanti saya submit juga dekat WhatsApp. Okay, terima kasih cikgu. Alright, sama. Okay, nanti saya hantar kat WhatsApp juga ya. Okay, if kalau tak ada apa-apa, you may take break sementara nak tunggu kelas 10.30 ni, boleh keluar dulu. Saya tunggu dekat dalam meet ni sampai pukul 10.30 kalau ada apa-apa soalan ya. Tengah tulis refleksi lagi ya. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Nanti hantar link yang YouTube tu. Okay. Dekat nanti dekat PEDEC tu, nanti kamu buka email, habis kelas ni kamu buka email, PEDEC bagi link YouTube tu. Nanti, kalau tak jumpa lagi, saya letak kat dalam Telegram Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alright. Cikgu. Cikgu. Ya. Saya nak tanya, betul ke nanti kelas kita orang ni akan jadi DLP? Akan jadi DLP. Saya tak sure lah. Sorry, saya tak sure juga. Kenapa ya? Tak apa. Kenapa? Betul. Arif prefer DLP ke? Tak. Saya nak BM. Okay. Saya take note. Thank you, Arif. Okay, sama-sama. Okay. Ya.
Mana? Saya tak faham sangat lah yang eksperimen naftalina. Okey, eksperimen naftalina ya. Okey. Kenapa? Bahagian mana yang tak faham tu? Macam saya faham tapi tak faham juga tu. Boleh cikgu macam explain sikit-sikit boleh dari awal sampai habis. Okey, okey. Kejap, saya share balik skrin dia. Okey ya. Okay. Okey, so macam ni, eksperimen naftalina ni adalah eksperimen untuk mengajar kita macam mana saintis mengukur takat lebur dan takat didih untuk pepejal. So, dia punya susunan radas dia adalah seperti dalam rajah 2.4 tu. Ada guna kaki retort untuk sangkut tabung didih. Dalam tabung didih tu ada naftalina, sebut naftalina. Kemudian tabung didih ni direndam dalam kukus air. Dalam beaker tu ada air. So air tu bukan nak guna untuk buat reaction apa-apa, tapi hanya digunakan untuk pemanasan. So bila air tu dipanaskan, haba daripada air tu pindah pergi naftalina. So naftalina tu lebur lah. So itu basically set up of the experiment. Now, apa yang Nuri, saya kena tunjuk video dekat video tu Oi, Nurin. Nurin, nak kena ada video Apa? nak kena tunjuk video ke? Ke Tak saya apa boleh cikgu explain je. Alright. So, bila kita dah pasang radas ni, bila kita on ban sembena, baru kita start on jam randik. Dia ada dua benda yang kita kena monitor kat sini. Nombor satu, suhu air dalam kukus air. Nombor dua, suhu naftalina. Yang kita nak rekod dalam kita punya data, yang pemboleh ubah bergerak balas kat sini ialah suhu naftalina. Yang kita nak rekod ialah suhu naftalina. So bila kita mulakan pemanasan, kita mulakan jam randik, lepas tu kita tengok dah 30 saat. 30 saat pertama kita cek suhu dalam tabung didih. Suhu dia baru 30 darjah Celsius. Okay, kita catat. Kemudian lagi 30 saat yang ke-60. Berapa suhu dia kita catat. Kita catat lagi saat yang ke-90, berapa suhu dia kita catat. Kita teruskan langkah-langkah mencatat setiap 30 saat ni sampailah tak ada dah bacaan, sampai dah tak ada peningkatan suhu naftalina. Masa tu baru kita berhenti. So saya repeat balik, untuk pemanasan naftalina, kita sediakan kukus air dan kita sediakan tabung didih berisi serbuk naftalina. Dalam tabung didih tu juga kita letak termometer. Tabung didih kita letak dalam kukus air dan kita panaskan kukus air, kita mulakan stopwatch. Kita mulakan jam randik. Kita tengok jam randik, dah setiap 30 saat kita rekod berapa suhu naftalina. Habis 30 saat, tengok pada saat yang ke-60, berapa suhu naftalina. Kita repeat bacaan ni berkali-kali, berulang kali, sampailah kita tengok suhu naftalina sudah tidak lagi meningkat. Sudah tidak lagi meningkat. Maknanya dia dah lembur. Lepas naftalina tu dah lembur, kita tengok suhu dia naik sampai ke satu tahap dia dah tak naik dah. Masa tu kita berhentilah. Macam itulah kita buat pemanasan naftalina. Sebab itulah gambar dekat graf tu, lepas titik D dah tak ada bacaan. Sebab dia dah lepas titik D tu, suhu dia tu sudah mula constant dan naftalina tu sebenarnya dah mula meruap, dah jadi gas. Jadi kita tak boleh nak ukur suhu gas. Macam tu. Adakah saya menjawab soalan Nurin Kristina? Ya cikgu, saya faham. Terima kasih. Okay, sama-sama. Alright, so untuk orang lain yang stay ni, Amirul Hakimi? Cikgu, sebenarnya
boleh ke guna bahan lain selain naftalina? Boleh guna Atau ada tujuan tertentu sebab Hmm. naftalina dipilih? Bagus soalan tu sekejap tujuan kenapa guna naftalina Alright. That is a good question. Boleh tak saya come back to you after this sebab saya pun tak sure kenapa guna naftalina. Saya pun tak sure sebab saya pun dari sekolah dulu guna Okay, naftalina. cikgu. Tapi bagus soalan tu. Saya pun tak terfikir. Bagus. Okay, thank you for the question. Si Anu Mio Nabil dengan Arif Fazli ni nak tanya apa-apa ke? Tak ada, cikgu. Tak ada, alright. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cikgu. Alright. Silakan. Okay, berehat dulu. Cikgu. Sama.